Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okay, hari ini saya akan buat review kaunter-kaunter yang diminta oleh rakan-rakan dalam grup Telegram. Dan insyaAllah lah saya buat ni hanya untuk kajian akademik dan juga untuk meningkatkan kemahiran saya sendiri. Okay, bukan ada by call ke ataupun share call ke apa, ini cuma satu kajian saya sendiri untuk diri sendiri dan juga untuk rakan-rakan buat perbandingan dengan kajian mereka sendiri. So ada beberapa kaunter yang telah diminta oleh rakan-rakan. Kita ada dalam contohnya DNAC, UCRES. Dalam ni kita akan buat satu persatu dan kita akan tengok kepada beberapa perkara asas beberapa perkara asas, sama ada kita akan lihat kepada support resistance, kita akan lihat kepada trend yang kita sama ada momentum ada atau tidak. So sebab ada banyak counter, so kita tak boleh nak buat terlalu detail lah. Cuma untuk pengetahuan kita lah. Yang pertama sekali ialah DNAX. DNAX. Counter DNAX. Ini untuk yang satu hari dan ini yang untuk saya lihat kepada yang kita ambil satu hari dan juga kita akan tengok itu kepada minggu. Oh, inilah counter. Kita dah nampak untuk mingguan. Mingguan. Ni saya buang dulu ni. Kita akan nampak untuk mingguan ni dia mempunyai kenaikan selepas dia membuat MSL dekat sini. Kita ada buat tu. MSL di sini dan dia meneruskan kenaikan. Dan ini menunjuk MSL ni, kalau ni menunjukkan satu signal untuk perubahan kepada downtrend. So signal untuk berubah. Jadi kita nampak dia naik lah, tapi sekarang ni dia ada satu candle yang samurai ni, benang samurai ni agak kuat jugalah dia punya tekanan tu. Dan kalau kita tengok pada harian, maksudnya kita akan lihat bahawa akan ada resistance di situ seperti RM1.4 ada resistance. Dan juga kita boleh buat support yang di sini juga. Ini satu support. Dan sekarang ni dia tutup daripada harga support lah. Harga support 86 sen ni. Dan juga kita boleh lihat dia ada satu support di sini juga. Ini support. Dan secara keseluruhannya kita boleh katakan dia sedang membuat trend yang menaik. Trend yang menaik. Jadi kita kena perhatikanlah trend ini. Trend ni supaya dia tak bocor lah. Sebab dia masih lagi naik lah. Dia membuat kenaikan. Ni kenaikan dan masih lagi tidak bocor kepada lower low ni. Ni dia buat lower. Ini higher high, lower high, higher high, lower high. So dia mesti, kalau dia naik daripada RM1.4 ni, cantik lah tu. Dia akan meneruskan kenaikan. Tapi pada waktu ini signalnya masih lagi buy. Masih lagi buy. Dan volume pembelian masih lagi ada. Kalau kita tengok dalam mingguan. Mingguan ni. Volume pembelian masih banyak. Masih banyak, masih tinggi. Volume dia masih tinggi. Kalau kita tukar kepada harian pun, volume membelinya masih tinggi. Dia punya volume membeli yang tinggi lah. So ada minat belian kepada counter ini. Di next. Dulu saya beli pada harga 20 sen ni. Tapi tak boleh nak hold sampai lama-lama. Sekarang kalau hold memang ni lah. Kita nampak dia dah buat, dia breakout dia punya triangle tu. Breakout triangle. Ini triangle boleh buat katakan breakout triangle sebab tu dia naik. Itu DNAX. Itu DNAX. So kita buat kat sini, terbitkan hadiah. DNAX. Counter ini mempunyai
support pada 0.86 iaitu harga closing lah, harga closing minggu lepas, Jumaat lepas, dan masih mempunyai momentum, momentum, tetapi semakin lemah, kalau kita tengok pada weekly kan, lemah, disebabkan menerusi pemerhatian candle mingguan. Jadi minggu depan ni kita kena tengok candle dia macam mana. Kalau candle dia masih meneruskan kenaikan, maka ni, so apa-apa pun counter masih lagi dalam trend menaik, so masih menaik dan dan perlu monitor dia punya tu trend, support trend lah, trend line. Kalau bocor tu kita boleh ni lah. So saya letak neutral je lah, so letak neutral, dan lepas kita letak delete, Jun 21. Dan kita terbitkan ni supaya mudah lah, untuk dirujuk kemudian. Itu counter pertama di next, dan kita lihat pula counter kedua UCRES. UCRES. Counter di next sudah, counter di next sudah, dan kita buka pula counter kedua iaitu UCRES. UCRES. Kita buka UCRES UCRES Berhad. Ini adalah harian, kita tukar pada mingguan dulu. Yang ini kita tukar kepada UCRES. Saya buat dia bersebelahan supaya kita boleh senang tengok. Alright, UCRES counter ni dia ikut jangka pendeknya, yang ni pun sama juga dah. Dia ada buat MSL dulu, kita ada ni. Tapi ini mungkin berdasarkan kepada harian kot. Kita tengok hari, satu hari. MSL lah, betul lah, untuk harian. So dia dah naik dan sekarang ni dia turun balik. Dia naik dan dia turun balik. So maksudnya dia buat triangle itu kita boleh buang. Triangle tu dah pecah. Triangle tu dah pecah. Oops, secara keseluruhannya counter ni masih lagi dalam kategori menaik lah. Kategori menaik, masih lagi uptrend. Masih lagi uptrend. Cuma kita lihat pada volume, volume masih masih lagi ada di dalam, walaupun ada penurunan. So kalau kita lihatnya, dia dah buat retrace sehingga kepada 0.23, Fibo 0.23, dan naik balik kepada 0.61 dan turun, dan sekarang ni pecah balik kepada 0.38, 0.38 iaitu 34 sen. So kita boleh gunakan ini sebagai Fibo 0.38 ni, 34 sen ni. Tapi kalau cantiknya tu, kalau dia masih lagi berada di atas MA50 iaitu 355, 355, so maksudnya ia masih selamat lah, masih selamat. Buat masa ni buy signal dia masih belum ada dah, belum ada. Buy signal dia masih belum ada. Jadi kat sini kita tengok dia masih lagi perlu memecahkan
Ini masih lagi dalam permainan segitiga tu lah. Okey, segitiga ni. So kita perhatikan lah. Okey, perhatikan untuk Eucrest ni. Buat masa ni atomnya masih lagi belum baik ya. Atomnya masih belum baik. Ini untuk harian. Okey. Untuk harian lah. Okey, saya terbitkan dulu idea. Eucrest. Counter ini, okey. Yang kita ini boleh kita gunakan, okey. MA50 iaitu 035.55, okey, sebagai support lah untuk memastikan okey ianya masih di dalam trend naik. Sebab dia jatuh itu sampai 23%, Fibo 23 tu. Okey, jadi yang Eucrest ia pernah jatuh ke Fibo okey 0.23, jatuh dari retrace lah. Okey, ke Fibo 0.23. okey, dan naik kembali ke Fibo 0.61. okey, sebelum kembali jatuh balik lah, sebelum membuat pembetulan ke Fibo 0.32. okey, iaitu sekarang lah. okey, justru itu harga mungkin akan memecahkan segitiga ke atas atau ke bawah. Boleh monitor lah. So sekarang ni saya buat ni ini untuk jangka panjang So kalau kita nak buat jangka pendek tu lain. Kalau you nak buat jangka pendek, you kena akan tengok kepada short term lah. Tengok time frame you lagi kecil. 1 jam, 30 minit, 15 minit, masa dalam masa tengah trading lah, So yang saya buat ni adalah untuk harian. So dia sesuai untuk swing. Eucrest. Untuk tengok trend lah. Eucrest sudah. So kita tengok Zeland pula. Zeland tadi hari tu telah membuat kenaikan yang sangat tinggi lah Zeland. Semasa MMC Corp membuat kenaikan MMC Corp. Zeland ni dia satu hari dia punya show dia hari tu. Satu hari show dia. Buat masa ni Zeland yang hari tu siapa yang kejar harga jangan kejar harga lah, sebab tu bahayanya kejar harga ni. So kita tengok dia pernah buat dia punya ini yang high dia dulu iaitu 15 sen setengah. 15 sen setengah. Itu high dia. Ni lagi 16 sen lah. Ini high dia yang pernah. Sebelum ni counter ini adalah satu counter yang sideways je lah. Yang ni ada tinggi lagi ini. Ini yang lama. Iaitu di sini. 18 sen setengah. Tak keluar pula. Tapi hari tu dia telah naik sehingga
23 sen. Okey, sehingga 23 sen. Okey, sehingga 23 sen kalau kita cari pun dekat saya buang BB kejap. Okey. Kita tukar kepada bulan. Okey, dia pernah harga dulu pernah harga sampai okey, ini tahun bila ni? 2004 Harga dulu pernah sampai kepada 648 lah. Okey, 648. So jadi dia telah banyak jatuh dia naik dan jatuh lah. Okey. Ini adalah resisten yang bakal dia tempuhi kalau dia nak naik. Tapi buat masa ni memang dah lama lah dia sideway ni. Memang dah lama dia sideway. Okey. Dah lama sideway dah. Okey. Tapi untuk sesuatu yang kita boleh perhatikan, dia dah macam break, okey. Sideway ni. Okey, dia dah break. Okey. Pertama dia dah break, okey, downtrend, sorry. Dia dah break downtrend. Dan juga dia dah break dia punya apa ni dia katakan segi empat dia punya sideways ni untuk beberapa bulan. Okay, dia dah break. Okay, so ini adalah satu petanda lah. Okay, volume masuk. Okay, volume masuk. Jadi untuk selamat lah. Okay, untuk selamat kita akan tunggu dia tukar minggu lah. Okay, kita akan masuk kalau dia melebihi harga 17 sen ni. Okay, kalau ada harga naik balik kan. Okay, 17 sen ni cantik lah. Okay, 17 sen. Okay, kalau 17 sen insyaAllah okay, harga dia akan naik. Tapi sekarang ni boleh diperhatikan. Boleh perhatikan untuk Zelan ni. Okay, sesuainya masuk pada harga 17 sen ke atas. Okay, 17 sen ke atas ni untuk ni lah kita beli dalam breakout lah, breakout. Okay, kita buka hari balik. Okay, maksudnya tengah dia dah naik lah. Tapi sebabkan dia ada tolakan ni, jadi dia turun balik. Okay, so sekarang ni kita kena tunggu dia naik atas kepada 17 sen ni. Okay, atas dari 17 sen cantik. Okay, so saya terbitkan dulu. Okay, Zelan Okay, Zelan ni kita kata kita Zelan okay, boleh kita perhatikan, okay, perhatikan sama ada sedang mengumpul, okay, mengumpul, okay, iaitu dalam fasa akumulasi, okay, week off, okay. So kalau dia break, okay, jadi kalau dia break, okay, kita rasa 0.17, maka akan bermulanya, okay, fasa markup. Okay, okay, fasa markup lah. So boleh monitor lah, boleh monitor. Okay, so yang ni kita kata masih lagi neutral. Okay, so saya letak tag, so Dr. Adli, okay, dengan Jun 21. Okay, sebelum selepas tu saya nak pergi balik kepada kaunter. Okay, yang ni saya nak letak sebagai signal. Okay, saya nak letak ni sebagai signal, signal untuk saya berentasi. Ni saya nak letak signal. Okay, hanya sekali ataupun sekali seminit. Okay, hanya sekali lah. Okay, saya cipta dan hantar email. Okay, nama amaran breakout.
Okay, breakout. Breakout apa ni, fasa akumulasi. Okay. Okay. Alright, so nanti kalau dia pecah nanti dia akan bagi tahu lah. Okay, alright. So counter seterusnya ialah sense off. Okay, sense off. Okay, sense off, kita tengok counter sense off. Okay, ini pun saya tengok sense off. Okay. Okay, secara overallnya kalau tengok sense off ni, okay. Okay, dia dah break akumulasi, fasa akumulasi dia. Nampak? Okay, dia dah break, sebenarnya saya tak perasan ni. Okay, dia dah break fasa akumulasi dia. Okay. Dan kita sasarkan dekat dekat sini. Okay, dekat sini atau di sini 65. Okay, ini yang pernah saya buat dululah. Okay, sense off ni. Macam mana saya tak perasan ni, tertinggal. So dia patutnya kita kena buat tu lah. Kena buat apa ni. So dia dah capai dah TP dah ni, sense off. Okay, sense off ni dah sampai TP lah sepatutnya. Okay, dah sampai TP dan mungkin kalau daripada ni dia akan turun kepada 40 sen lah. Okay, 40 sen kepada ni. Right, so saya tak pasti macam mana kita target ni dulu. 65 sen ni adakah berdasarkan apa? Okay. Alright. So sense off ni kita dah buat dah tu. Saya rasa tak perlu tukar lah. Okay, tak perlu tukar lah. Kita stay lagi lah. Okay, kalau you boleh nak hold dan untuk tunggu sampai 60 sen tapi sekarang ni dah jadi overbought dah dah jadi overbought. So tunggu dia buat retrace lah. Tunggu dia retrace dulu. Okay, tunggu dia buat retracement. Okay, untuk you masuk balik sebab dia dah naik ni dah sampai kepada overbought lah. Okay. Dia nak turun balik. Okay. Okay, so kalau sense off ni kita ini untuk swing okay. Yang dulu saya buat ni untuk swing. Okay, sekejap, tak ingat. Aduh, carta tadi. Okay, yang ni. Kita target 65 sen dan juga 41 sen. TP kita ialah 41 sen. Okay. Okay, jadi sense off. Okay. Sense off. Sense off. Okay, telah mencapai TP pada 0.41 sen. Dan jika bertahan di atas 0.41 di atas di atas 0.41 the next target adalah 0.65 tapi ini kena jaga mm lah sebab dia dah sampai kan kepada TP dia. Dia dah maksudnya dia dah masuk dalam markup phase. Dia masuk dalam markup phase tu. Dia dah masuk dalam markup phase. Kita tak tahu dia dah habis ke belum markup phase tu. Takut dia nanti dia dah masuk dalam distribution phase. Kalau dia masuk distribution phase, kita dah sangkut nanti kan. Sense off selesai. Okay, so kita buat sikit-sikit ni ada counter nombor 5 Shenzhen. Okay, saya rasa 5 dulu kita buat. Okay. Lepas tu kita sambung lagi lah kemudian. Okay. Sebab saya nak tengok TV sekejap, Netflix. Okay. Okay, Shenzhen. Okay, Shenzhen. Okay, kita tengok Shenzhen ni dah ada buat
kenaikan yang tinggi hari itu ya. Dan okey, Shenzhen ni dia naik dan dia turun balik pada hari yang sama ni betul-betul memperangkap kita lah retailer. Tapi secara overall dia masih lagi dalam trend menaik. Okey. Ini ialah trend naiknya yang pernah saya buat dulu. Okey, kenapa dia melompat tinggi tu sebab dia cuba memecahkan ascending triangle ni. Okey, ini ascending triangle dia pecah kan, tu yang naik tu. Okey, kita ada ni pernah saya lukis dulu. Ini adalah ascending triangle. Ini kawasan-kawasan yang mana kawasan yang sangat dia panggil congruent area lah, confluence area. Okey, confluence area. Tapi buat masa ni okey, dia masih lagi dalam proses naik. Okey, boleh lagi naik lagi boleh lagi. So kita boleh perhatikan Shenzhen ni. Okey, Shenzhen ni. Okey. Cuma dia dah berada di atas BB lah, BB atas tu. Okey, BB tu. Okey. Tapi dalam secara trend dia masih lagi dalam trend menaik. Okey, trend menaik lah. Okay, dia naik daripada 4 sen sampai sekarang dah 24 sen Shenzhen Sebelum tu dia jatuh. Okey, dalam trend dan dia buat reversal lah dan naik sekarang ni. Masih lagi dalam trend naik tapi perhatikan dia punya ni. Cuma ada jualan yang besar nampak ni. Volume yang besar menjual pada ni. Okey. Pada ni. Tarikh yang ada pedang samurai tu. Okey, volume yang besar. Okey, jadi berhati-hati. Okey, berhati-hati. Volume yang besar juga menjual ni. So Shenzhen ni saya katakan okey, kita tulis Shenzhen. Counter masih lagi uptrend. Okey, counter masih lagi dalam trend menaik. Okey, tetapi ada penjualan yang agak besar telah berlaku pada minggu lepas minggu lepas pada satu hari tu lah. Justru itu perlu diperhatikan. Sama ada harga boleh bertahan di atas trend naik. Okey. Boleh okey. Ini cuma pendapat saya je. Okey, kalau tak betul, kita kena ada plan A, plan B lah. Kita kena ada exit strategi dan sebagainya. Okey. Right. Okey, so saya terbitkan di awal. So ada 5 counter yang telah saya review. Jadi saya akan share dulu counter tersebut. Okey. Jadi saya akan sambung lagi counter-counter seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.